Selaras dengan imej Kuala Terengganu sebagai bandaraya warisan pesisir air, kerajaan bersetuju untuk membina bangunan kompleks pentadbiran MBKT di Southern Breakwater Kuala Terengganu. Buat permulaan RM 25 juta disediakan untuk maksud ini. Program transformasi luar bandar. Sejajar dengan usaha meningkatkan dan memperkukuhkan pembangunan luar bandar, kerajaan bersetuju menambah peruntukan sektor pembangunan bandar dan luar bandar daripada RM 76.65 juta tahun 2012 kepada RM 123.95 juta bagi tahun 2013. Daripada jumlah ini, RM 12 juta diperuntukkan untuk pusat pertumbuhan desa, RM 20 juta bagi rancangan penyusunan semula, RM 32 juta bagi pembangunan projek-projek kecil surdun dan RM 6 juta bagi kemudahan prasarana pembangunan bandar dan luar bandar. Sebanyak RM 18 juta pula diperuntukkan kepada pejabat-pejabat daerah untuk melaksanakan projek-projek kecil bagi merancangkan pembangunan di peringkat daerah. Meningkatkan kemudahan keselamatan rakyat. Kerajaan akan terus melaksanakan langkah untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Antara langkah tersebut, pertama, peruntukan sebanyak RM 2.5 juta lagi diluluskan untuk bantuan kebajikan sosial perubatan bagi membantu pesakit yang kurang berkemampuan, membiayai kos rawatan perubatan atau kos pembelian peralatan pesakit. Peruntukan ini adalah sebagai tambahan kepada peruntukan RM 2.5 juta yang dituluskan pada pembentangan bajet 2 juta dengan bajet yang lalu, 2012 yang lalu. Kedua, memperkenalkan kem kesihatan ke seluruh daerah melalui pemeriksaan kesihatan percuma, ceramah kesihatan, senam aerobik dan kembara sihat kepada suri rumah dan masyarakat luar bandar. Ketiga, memperkenalkan komponen gaya hidup sihat dengan fokus gaya hidup seharian kepada penjahat awam sama di rumah maupun di tempat kerja. Keempat, membina sebuah makmal dadah amphetamine type stimulant atau ATS di Hospital Sultan Nur Zahirah. Usaha ini bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk memerangi jenayah penyalahguna dadah negeri ini yang semakin membimbangkan, terutamanya melibatkan generasi muda. Meringankan beban rakyat kerana kenaikan harga barang. Kerajaan sedar beban yang terpaksa ditanggung oleh rakyat akibat kenaikan harga. Bagi meringankan beban rakyat kerana kenaikan harga barang, kerajaan akan membantu pihak berkuasa persekutuan dalam mempertingkatkan penguasaan dan memperkenalkan kedai rakyat satu Malaysia negeri ini. Program ini membolehkan rakyat membeli barang keperluan dengan harga yang lebih murah dan terkawal. Pada masa ini, kedai rakyat satu Malaysia sedang beroperasi di Kuala Terengganu, Kemaman dan Dungu dan akan diperluaskan ke semua daerah menjelang akhir 2013. Kemudahan pinjaman melalui Ar-Rahnu bagi membolehkan lebih ramai rakyat mendapat pembiayaan mudah dan cepat. Untuk memenuhi keperluan kehidupan rakyat mereka, akan terus menambah modal pembiayaan Ar-Rahnu. Pada tahun ini, RM 1 juta lagi disalurkan kepada Maidam, menjadikan RM 36.9 juta kesemuanya semenjak operasi Gadian diperkenalkan pada tahun 1992. Program ini telah dapat memberi manfaat kepada lebih 318,000 orang. Mewujudkan kejadian selamat. Tanggungjawab kerajaan adalah bagi memastikan keselamatan kesihatan kepada rakyat sentiasa dilindungi dan dipelihara. Selaras dengan tanggungjawab di atas dan selari dengan inisiatif di bawah NKRA dan usaha mengurangkan jenayah dan meningkatkan keselamatan kerajaan akan melaksanakan langkah-langkah berikut. Pertama, memperuntukkan RM 3 juta ringgit untuk program keselamatan dalam bandar melalui pemasangan sistem kamera litar tertutup atau CCTV. Kedua, memperhebatkan skim rondaan sukarela SRS dengan kerjasama pihak polis dan menambah bilangan SRS di setiap kawasan yang berpenduduk. Ketiga, menyumbangkan RM 2 juta kepada anggota rela untuk pembelian pakaian seragam pada tahun 2012. Pemberian ini secara langsung memperlihatkan kecantikan kerajaan dalam menyediakan kemudahan dan keselesaan mereka yang bersedia memberi khidmat bakti kepada masyarakat. Menghargai sumbangan jurumandi dan pembantu jurumandi jenazah. Menguruskan jenazah adalah tuntutan fardu kifayah. Bagi menghargai sumbangan jurumandi dan pembantu jurumandi jenazah, kerajaan telah bersetuju menaikkan imbuhan jurumandi jenazah dari RM 60 kepada RM 100 bagi setiap jenazah dan imbuhan kepada pembantu jurumandi jenazah RM 30 kepada RM 50 bagi setiap jenazah. Meningkatkan pengurusan jawatan kuasa masjid. Bagi meningkatkan pengurusan masjid, kerajaan bersetuju meluluskan pemberian bayaran pengurusan jawatan kuasa masjid sebanyak RM 2,000 setahun bagi setiap masjid. Memperkasakan pembangunan belia. Belia adalah pewaris bangsa
dan akan meneruskan kesinambungan pembangunan negeri. Generasi belia amat memerlukan perhatian dan sokong kerajaan dan membangunkan sahsiah dan keterampilan mereka. Program-program yang dapat membentuk kepribadian dan sahsiah yang mantap pada remaja dan belia akan diadakan dan diteruskan. Oleh itu, kerajaan akan meneruskan program kecermangan belia, program bakti remaja, program pembangunan dan latihan yang memfokuskan pada kepimpinan, keusahawanan dan kemahiran dan usaha, melahirkan generasi belia yang berpersonaliti tinggi, kreatif dan berinovasi serta berdaya saing. Selain itu, belia berumur 30 tahun ke bawah dan berminat dalam bidang keusahawanan digalak mengambil peluang untuk pembiayaan daripada Young Entrepreneur Fund di SME Bank yang diwujudkan oleh Kerajaan Persekutuan sebagaimana yang diumumkan dalam Bajet Persekutuan 2013 baru-baru ini. Menghargai penjawat awam, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kerana keprihatinan kerajaan terhadap penjawat awam. Telah mengumumkan pemberian bonus kepada semua penjawat awam semasa membentangkan bajet kerajaan Persekutuan tahun 2013 sebanyak 1,5 bulan gaji. Satu jumlah tertinggi pernah diberikan. Keputusan ini adalah suatu penghargaan kerajaan yang bertanggungjawab kepada penjawat awam yang merupakan pelaksana dasar negeri dan negara. Bayaran ini sudah tentu dapat meringankan perbelanjaan penjawat awam termasuk dalam menyekolahkan anak-anak. Kita yakin penjawat awam negeri ini akan terus memberi sokongan dan komitmen tinggi dan tidak berbagi kepada kerajaan yang memerintah kerana sentiasa mengutamakan kepentingan dan kebajikan mereka. Yang Amat yang Pertua, strategi keempat, meningkatkan daya saing negeri. Menggalakkan sektor pelancongan Tahun Melak Terengganu 2013. Penyumbangan utama kepada KDNK negeri iaitu sektor perkhidmatan dijangka tumbuh 5.6% dan menyumbang 58.9% kepada KDNK negeri pada tahun 2011. Salah satu subsektor dalam sektor perkhidmatan ialah pelancongan. Pada tahun 2011, jumlah pelancong yang mengunjungi negeri ini ada seramai 3.1 juta orang berbanding 2.82 juta orang tahun sebelumnya. Sektor pelancongan menyumbang RM 2.869 bilion ringgit kepada ekonomi negeri pada tahun 2011 berbanding RM 2.488 bilion ringgit pada tahun 2010. Menyedari sumbangan besar ini, kerajaan meningkatkan usaha bagi memanfaatkan sepenuhnya potensi sektor pelancongan kerana negeri kita mempunyai banyak kelebihan dan keunikannya. Kerajaan telah bersetuju menjadikan tahun 2013 sebagai Tahun Melawat Terengganu. Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Terengganu 2013 telah diadakan pada 26 November 2012 di Maha Internasional 2012 iaitu Malaysia Agriculture, Horticulture, Agrotourism International Show bertempat di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdan, Maib, Selangor. Tahun Melak Terengganu 2013 dan seterusnya menjadikan setiap tahun adalah Tahun Melak Terengganu. Kerajaan bersetuju menambah peruntukan pembangunan daripada RM 138.85 juta pada tahun 2012 kepada RM 186.74 juta tahun 2013 bagi melaksanakan pelbagai projek pelancongan. Kerajaan akan mempergiatkan dan meningkatkan promosi negeri Terengganu melalui penyertaan dalam penggalakan pelaburan dan ekspo pelancongan. Kerajaan akan terus melaksanakan acara-acara pelancongan berasaskan destinasi dengan konsep merayakan pelancongan melalui penglibatan masyarakat dan aktiviti sampingan yang dapat memberi manfaat dan pulangan pendapatan pelancongan secara terus kepada rakyat. Pengajuan Tahun Melawat Terengganu 2013 pula adalah bertepatan dengan Tahun Melawat Malaysia 2014 kerana Kementerian Pelancongan menjadikan tahun 2013 sebagai Tahun Promosi Tahun Melawat Malaysia. Dengan pengajuan Tahun Melawat Terengganu 2013 secara langsung memberi peluang kepada negeri Terengganu supaya lebih bersedia dari segi promosi, infrastruktur pelancongan, pakej pelancongan dan sebagainya apabila diadakan Tahun Melawat Malaysia 2014 nanti. Mengeksploitasikan keunikan yang ada, kerajaan telah meletakkan Tasik Kenyir sebagai fokus utama pelancongan di bawah HPNT 2009-2013. Selaras, bermatlamat menjadikan Tasik Kenyir sebagai pusat pelancongan keluarga bertaraf antarabangsa. Kerajaan memperuntukkan RM 120 juta ringgit tahun hadapan untuk pelbagai projek yang sedang giat dilaksanakan. Tumpuan utama adalah meneruskan pembangunan kawasan bebas cukai dan pembangunan pelancong yang meliputi Kenyir Island Hopping KIH
Satu daripada komponen baru KH iaitu Taman Botani akan dibangunkan dengan konsep pembangunan mesra alam yang menitik beratkan perlindungan ekologi. Bagi penggemar buah, dengan berkonsepkan pick and pay, taman rambutan yang menempatkan 200 spesies rambutan akan dibangunkan di selatan Pulau Selimbar. Selain itu, kerajaan akan meneruskan projek-projek sedia ada yang antara lain Taman Rekreasi dan Zoo Bukit Takar. Memperkasakan pembangunan ICT. Pembangunan ICT terus diberi perhatian oleh kerajaan ke arah meningkatkan sistem penyampaian kerajaan, capai internet dan peruntukan insan cemerlang, pembentukan insan cemerlang. Untuk itu, kerajaan bersetuju memperuntukkan RM3.99 juta ringgit untuk projek-projek ICT pada tahun 2013. Kerajaan akan meningkatkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang melibatkan operasi 9 buah menara telekomunikasi projek Terengganu Wireless Area Network atau T1 dan pembangunan infrastruktur jalur lebar negeri di seluruh negeri dengan perluasan keupayaan perjaringan rangkaian IPv6 dengan teknologi keselamatan data terkini. Kerajaan akan menaikkan taraf kemudahan internet jalur lebar sedia ada dengan meningkatkan kadar kelajuan data dari 45 Mbps kepada 150 Mbps sejajar dengan keperluan semasa pentadbiran negeri. Di samping itu, bagi menjamin keselamatan data negeri, kerajaan bersetuju mewujudkan Data Recovery System pada tahun 2013. Bagi memantapkan Bestai.com pula, program latihan dengan kerjasama UUM Kedah dan Politeknik Kuala Terengganu telah diadakan dan sedang diperluaskan ke seluruh negeri. Menggalakkan aktiviti pelaburan asing. Pertumbuhan ekonomi negeri akan terus dipacu oleh pelaburan langsung asing dan domestik. Pada tahun 2011, kerajaan telah meluluskan 39 projek melibatkan modal pelaburan RM1.945 bilion yang dapat mewujudkan 5,038 peluang pekerjaan. Sebanyak RM1.086 bilion daripada jumlah ini adalah pelaburan asing dan baki RM858.66 juta adalah pelaburan tempatan. Bagi tahun 2012 sehingga Ogos, sebanyak 45 projek telah diluluskan dengan jangkaan mewujudkan 2,704 peluang pekerjaan dengan jumlah keseluruhan pelaburan RM2.61 bilion ringgit. Nilai pelaburan asing adalah RM2.24 bilion ringgit dan bakinya adalah pelaburan tempatan. Di antara projek ini adalah pembinaan kilang fabrikasi, loji pengeluaran gas, kilang IKS, kilang elektronik dan kilang membuat bahan-bahan binaan. Menurut sumber daripada Maida, negeri Terengganu menduduki tempat kelima tertinggi dari segi jumlah keseluruhan pelaburan di Malaysia dan tempat kedua tertinggi dari segi nilai pelaburan asing iaitu selepas Sarawak. Pelaburan asing di Terengganu ini melibatkan syarikat-syarikat daripada 8 negara luar. Di samping itu, kerajaan telah meluluskan tanah seluas 980 hektar di Bukit Besi kepada Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri untuk menepasti pelabur-pelabur yang berpotensi bagi pelombongan biji besi. Pembangunan ECER. Negeri Terengganu terus menjadi pilihan pelabur asing sebagai destinasi utama pelaburan. Pembangunan loji pengeluaran biomethanoin berkapasiti 80,000 tan setahun dan loji pengeluaran geochemical berkapasiti 50,000 tan setahun di Taman Biopolimer Kertih dalam Zon Ekonomi Istimewa ECR adalah bukti terbesar yang menjadi fokus tahun 2013. Majlis pecah tanah bagi tapak projek usaha bioteknologi yang terbesar di rantau ini di antara CJ Chil Jedan Corporation iaitu syarikat Korea Selatan dengan ACMA SA, syarikat Perancis telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 6 Oktober 2012 selepas perjanjian di Meterai tahun lalu. Loji ini dijangka beroperasi pada awal tahun 2014 dan akan dapat menyediakan 500 peluang pekerjaan. Sesungguhnya, pembangunan ini akan meningkatkan pengujukan kluster industri bioteknologi di rantau ini sejajar dengan Malaysia bergerak kepada pasar perkomersialan di bawah dasar bioteknologi negara. Memacu perusahaan kecil dan sederhana. Perusahaan kecil dan sederhana PKS memainkan peranan penting dalam transformasi ekonomi negeri dan negara. Terus komited dengan penjenaman T-Brand, pembangunan flagship melalui Yayasan Pembangunan Usahawan atau YPU. Ini akan dipergiat dan dikembangkan lagi pada tahun 2013. Bagi memperkasakan pembangunan modal insan, sebagai program peningkatan kemahiran dan latihan keusahawanan serta pemantauan akan terus dilaksanakan. Program ini memberi manfaat kepada 3,000 peserta setiap tahun. Bagi meningkatkan daya saing niaga dan produktiviti usahawan, pula kerajaan akan terus melaksanakan program pengembangan usahawan menerusi aktiviti pemasaran dan promosi usahawan termasuk program Groom Big yang mula diperkenalkan pada tahun 2012. Di samping itu, program pembangunan produk
untuk meningkatkan imej dan kualiti produk, program Satu Daerah Satu Industri SDSI serta tabir urus premis kilang dan ruang niaga milik YP juga akan diteruskan. Bagi memudahkan capaian PKS untuk mendapatkan pembiayaan dan seterusnya memajukan perniagaan mereka pula, bantuan pembiayaan melalui T-Fund disediakan. Memperkukuhkan sistem penyiapan perkhidmatan awam. Ekspektasi rakyat pada perkhidmatan awam semakin hari semakin meningkat dan berubah. Oleh itu, kerajaan yang mendengar keluh kesah rakyat, kerajaan akan berusaha menambah baik secara berterusan sistem penyampaian perkhidmatan awam di semua peringkat. Oleh itu, agensi kerajaan telah dikendaki melaksanakan pengurusan nilai ke atas suatu cadangan projek pembangunan yang bernilai RM5 juta dan ke atas. Ia bagi memastikan setiap perancangan dan pilihan projek mengambil kira manfaat dan kos kitaran hayat yang menyeluruh untuk memastikan setiap ringgit dibelanjakan dengan sebaiknya. Agensi juga dikendaki mengkaji berdasar prosedur kerja dan peraturan serta undang-undang yang sedia ada dan membuat pindaan sewajarnya supaya tempoh memproses suatu permohonan daripada pelanggan dapat diringkaskan dan dipercepatkan lagi. Ini akan meningkatkan sistem penyiapan perkhidmatan. Antara kaedah yang diperkesan untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyiapan perkhidmatan awam adalah dengan memperkasakan penggunaan ICT. Selepas kejayaan melaksanakan proses pendaftaran pindah milik dalam masa 1 hari, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Terengganu PTG sedang berusaha untuk memastikan supaya semua penyerahan bagi urus niaga dan bukan urus niaga juga dapat diselesaikan dalam masa 1 hari. Pada masa sekarang, 98% urusan ini dapat diselesaikan dalam tempoh 1 hari dan pencapaian ini akan ditingkatkan kepada 100% insya-Allah. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada PTG dan semua pihak Tanah Negeri Terengganu yang dapat menyelesaikan isu dan pembesaran tanah dengan segera. Melalui penggunaan sistem atas talian, PTG telah berjaya mempercepatkan urusan permohonan tukar syarat e-convert